Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami dari kumpulan 7 akan membentangkan mengenai prinsip rukun negara beserta cabaran dan manfaat yang dihadapi. Bagi memulakan pembentangan, saya Naifah binti Zulkifli akan memberikan sedikit gambaran awal mengenai prinsip rukun negara. Yang pertama, rukun negara telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970 bersempena kemerdekaan Malaysia yang ke-13 oleh Yang di-Pertuan Agong ke-4. Rukun negara telah diperkenalkan berikutan peristiwa 13 Mei 1969 yang telah menjadi sejarah hitam buat negara, berikutan peristiwa rusuhan kaum dan kemuncak masalah perpaduan. Oleh itu, rukun negara telah dibentuk dengan tujuan utama untuk membentuk perpaduan kaum yang kukuh. Terdapat 5 prinsip rukun negara iaitu kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Seterusnya, saya akan menyerahkan kepada Saudari Join untuk meneruskan pembentangan. Hai, saya Joanne Jamin ingin membentangkan tentang cabaran prinsip rukun negara terhadap perpaduan Malaysia. Cabaran yang pertama adalah mewujudkan jurang ekonomi antara perkauman. Ia berlaku pada zaman penjajahan British. Contohnya orang Cina sebagai peniaga, orang Melayu sebagai petani atau nelayan, manakala bagi orang India pula adalah sebagai penoreh getah. Cabaran yang kedua adalah sistem pendidikan yang berbeza. Ini akan menyebabkan hubungan masyarakat menjadi semakin lemah dan mereka kurang mengetahui tentang bahasa utama iaitu bahasa Melayu. Cabaran yang terakhir daripada saya adalah penggunaan teknologi yang semakin meningkat. Hal ini kerana rakyat Malaysia yang sering menyampaikan isu sensitif dengan pantas tanpa mengira isu tersebut adalah benar atau palsu. Ini akan menimbulkan ketidakpuas hatian masing-masing. Itu sahaja daripada saya. Sekarang saya ingin memberi peluang kepada Aisyah untuk memberi penerangan yang seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aisyah binti Mak Yamin, nombor masjid 287767. Terima kasih kepada saudari Joanne. Sentimen politik perkauman telah menjadi salah satu cabaran kepada rukun negara untuk mencapai matlamatnya, iaitu mencapai perpaduan antara pelbagai kaum. Banyak ahli politik yang menggunakan slogan-slogan yang bersifat provokatif dan ada juga ahli politik yang menggunakan ucapan-ucapan yang berbau kebencian. Hal ini telah meningkatkan sikap anti perkauman di dalam kalangan rakyat Malaysia. Pemasuhan Akta Dalam Negeri juga menyebabkan golongan politik berani untuk menyuarakan politik yang berbau kebencian ini. Mereka bermatlamatkan untuk meraih undian yang ramai dari kalangan sesetengah kaum. Ini demi kepentingan mereka sendiri. Saya akan serahkan ucapan seterusnya kepada Isyak. Baiklah, terima kasih kepada Aisyah atas pembentangan tentang cabaran. Seterusnya, saya akan membentangkan manfaat rukun negara terhadap perpaduan. Antara manfaat rukun negara ialah kita dapat menyemarakkan amalan budi bahasa. Ya, ini selaras dengan prinsip rukun negara yang kelima, iaitu kesopanan dan kesusilaan. Hal ini juga kerana setiap agama juga mengajar tentang kesopanan dan kesusilaan untuk memelihara hubungan antara kaum. Kesopanan dan kesusilaan juga dapat dinilai daripada kepribadian seseorang dan tutur kata seseorang. Bahasa yang sopan dan peribadi yang baik dapat mewujudkan suasana yang baik, suasana yang harmoni antara kaum. Baiklah, saya akan serahkan manfaat seterusnya kepada rakan kumpulan saya iaitu Atta. Terima kasih kepada ahli kumpulan Ishak yang menjelaskan tentang manfaat prinsip rukun negara, dan saya juga akan meneruskan menjelaskan tentang manfaat prinsip rukun negara. Pertama sekali, prinsip rukun negara dapat mewujudkan masyarakat yang saling menghormati agama antara satu sama lain. Berdasarkan prinsip kepercayaan kepada Tuhan, menyatakan bahawa seseorang seharusnya mempunyai kepercayaan kepada agama kerana kesan pegangan yang kukuh terhadap agama dapat mengelakkan seseorang untuk melakukan barang kejahatan, seperti kes jenayah. Dan seterusnya, manfaat prinsip rukun negara terhadap perpaduan juga dapat meningkatkan kesetiaan rakyat Malaysia terhadap raja dan negara. Berdasarkan prinsip kesetiaan kepada raja dan negara, menyatakan bahawa rakyat Malaysia seharusnya taat setia, jujur dan ikhlas kepada raja-raja dan yang di-Pertuan Negeri. Itu sahajalah bagi bahagian saya. Saya akan menyerahkan ucapan yang seterusnya kepada ahli kumpulan, Syahirah. Terima kasih diucapkan kepada Alvin. Seterusnya saya akan menyebut pembentangan ini. Antara cadangan yang dapat memelihara prinsip rukun negara ialah pihak kerajaan memperkasakan tindakan undang-undang terhadap hak kebebasan bersuara. Kebebasan bersuara merupakan hak sebagai rakyat Malaysia, iaitu dalam kebebasan asasi.
Ia juga tertakluk dalam perkara 10 dalam Perlembagaan Persekutuan, iaitu mengenai kebebasan bercakap, berhimpun dan berpersatuan. Kebebasan bersuara tanpa batas akan menyebabkan prinsip rukun negara semakin pudar. Individu yang melanggar perkara 10 boleh dikenakan tindakan undang-undang di bawah Akta Hasutan, Akta Komunikasi dan Multimedia CMA dan Kanun Kesesaan. Sekian daripada saya. Pembentangan ini akan diteruskan oleh Muhammad Syami. Dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada rakan kumpulan saya iaitu Syahira atas cadangan tersebut. Cadangan seterusnya ialah media massa juga berperanan untuk meningkatkan penghayatan rukun negara dalam diri masyarakat. Kerajaan perlu selalu menyiarkan mengenai kepentingan penghayatan rukun negara kepada masyarakat melalui media massa. Seiring dengan teknologi pada zaman ini yang semakin hari semakin canggih, kerajaan juga boleh melakukan atau kerajaan juga boleh menganjurkan aktiviti ataupun pertandingan mengenai rukun negara dan memberikan hadiah yang lumayan kepada peserta untuk menarik minat peserta supaya lebih mendalami mengenai rukun negara. Baiklah, saya akan serahkan cadangan seterusnya kepada rakan kumpulan saya iaitu Stella. Terima kasih atas jemputan Syamil. Saya akan terus bentang cadangan yang seterusnya. Cadangan yang ketiga ialah pendidikan sejarah perlulah dipentingkan oleh rakyat Malaysia. Pendidikan sejarah memainkan peranan yang penting dalam pemahaman terhadap rukun negara. Tetapi pada masa kini, kebanyakan pelajar semakin melupakan mata pelajaran sejarah. Oleh itu, guru-guru di sekolah memastikan pelaksanaan PDP yang lebih atraktif supaya dapat menarik minat pelajar. Hal ini juga dapat meningkatkan semangat patriotisme antara pelajar dengan rukun negara. Cadangan yang seterusnya ialah kerajaan perlu menyokong dan mendorong kesedaran masyarakat untuk menghayati rukun-rukun negara. Kerajaan boleh mengadakan kempen kesedaran kepada masyarakat. Hal ini dapat meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap prinsip-prinsip rukun negara. Terima kasih. Lepas tu saya akan menjemput Wafa untuk bentang bahagian yang seterusnya. Terima kasih. Seterusnya, sentimen politik perkauman seharusnya dihentikan bagi memperkukuhkan perpaduan dengan lebih berkesan. Sentimen perkauman tidak akan sekali dibangkitkan oleh mana-mana pihak supaya dapat menghargai sebuah nilai rukun negara. Hak kebebasan bersuara seharusnya tidak disalahgunakan supaya dapat menghormati dan bertolak ansur antara satu sama lain. Malaysia bukan sahaja perlu menjadi sebuah negara yang maju dari segi ekonomi, malah menjadi sebuah negara yang beragama, etnik dan budaya yang boleh hidup secara aman dan harmoni selaras dengan prinsip rukun negara. Semangat penerimaan serta penghormatan antara kaum dan agama menjadikan manusia bersatu. Keharmonian dan kesejahteraan dalam hubungan masyarakat boleh dicapai jika setiap ahli memahami tugas mereka dan menerapkan nilai-nilai murni dalam pergaulan seharian. Secara kesimpulannya, perpaduan kaum merupakan kehendak penting yang mesti diperjuangkan seluruh negara termasuk Malaysia. Ketidakwujudan perpaduan kaum dalam masyarakat menyebabkan negara mudah terdedah terhadap ancaman, sama ada ancaman luaran ataupun dalaman. Oleh itu, orang ramai disarankan mempunyai pemikiran yang berasaskan rukun negara kerana ia mendatangkan pelbagai manfaat kepada negara. Misalnya, dapat mewujudkan masyarakat yang aman dan harmoni. Kita perlu memastikan cita-cita rukun negara ini dapat dicapai walaupun kita perlu menempuh beberapa cabaran seperti kewujudan jurang ekonomi perkauman yang dapat menghalang kita untuk mengekalkan perpaduan negara.